Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid 5 dan 5 dan juga 5 Zamrud. Seperti biasa, sesi PDPR kita pada pagi ini akan memberikan tumpuan kepada tajuk 8 yang di Pertuan Agong dan unit 7 yang di Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara dan subtopik kecil alat kebesaran yang di Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong. Selepas ini, pada bahagian alat kebesaran di Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong ni, kita akan memasuki beberapa orang pemerintah itu ketua negara yang pernah menduduki tahta kerajaan sebagai yang di Pertuan Agong Malaysia. Jadi sebelum itu cikgu nak dan cikgu harapkan murid-murid telah pun bersedia dengan buku tulis sejarah tahun 5, kemudian tuliskan seperti biasa hari Isnin 30 hari bulan Ogos. Bagi murid-murid tahun 5 Zamrud, murid perlu tuliskan hari Jumaat. Okey, hari Jumaat dan bertarikh 3 September. Okey, 3 September 2021. Dan jangan lupa selepas itu tolong tuliskan tajuk 8 yang di Pertuan Agong unit 7 yang di Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara dan memberikan tumpuan kepada subtopik kecil dahulu iaitu alat kebesaran di Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong. Selepas murid-murid menyiapkan kerja dan tolong klik pada pautan mylink.la/Cikgu Fauzi kepada senarai kehadiran murid 5 Zamrud. Okay, dan isikan kehadiran anda mengikut nama yang telah cikgu sediakan. Contoh Abdul Firas Hadi, kemudian submit. Submit maksudnya hantar. Begitu juga dengan murid-murid daripada 5 Zamrud. Klik pada senarai kehadiran 5 Zamrud dan klik cari nama awak, contoh kat sini Akmal Iskandar, dan klikkan hantar. Ingat murid-murid, tolong siapkan kerja awak dengan jujur dan amanah dengan sebab cikgu telah pun menjalankan tanggungjawab untuk mengajar awak secara dalam talian melalui video pengajaran ini. Apa-apa pun murid boleh rujuk video pengajaran dan bertanya cikgu di WhatsApp peribadi. Ingat dalam sebelum tu cikgu nak ingatkan kita telah berada di dalam orang kata aktiviti bulan kebangsaan peringkat sekolah. Jadi cikgu harap murid-murid telah pun menyertai beberapa aktiviti yang telah guru-guru kelas ataupun guru-guru yang terlibat pautkan di dalam WhatsApp grup kelas 5 dan 5 Zamrud. Jangan lupa untuk sertai. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada mylink.la dan memberikan tumpuan kepada penerangan menggunakan slide PowerPoint. Dan sebelum itu sila rujuk buku teks muka surat 98 hingga muka surat 103. Okey, untuk penerangan pada My Viewboard ni, cikgu akan memberikan penerangan kepada alat kebesaran diraja, itu tajuk akhir yang ada di dalam unit 7 ni lah maksudnya. Sebab kita sebelum ni kita dah belajar dah Ketua Utama Negara, Majlis Raja-Raja, Istiadat Pertabalan yang di Pertuan Agong, okey, dan juga bidang kuasa Pertuan Agong. Dan yang terakhir sekali kita mempelajari tajuk alat kebesaran yang di Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri dan beberapa ketua negara kita yang pernah menaiki tahta kerajaan sebagai yang di Pertuan Agong. Jadi murid kena tahu. So cikgu harapkan penerangan-penerangan sebelum ni melalui video pengajaran murid telah pun siapkan nota sejarah dan juga aktiviti latihan yang ada di dalam Google Classroom. Tolong jujur dan amanah. Okey, cikgu berikan penerangan kepada alat kebesaran yang di Pertuan Agong di sini. Apa yang kita dapat lihat, okey, sebagai lambang kedaulatan. Alat kebesaran itu sebenarnya dia adalah ataupun dia menunjukkan lambang kedaulatan negara di mana Raja Pemaisuri Agong dan juga yang Pertuan Agong tu mempunyai simbol dia yang tersendiri. Maksud kat sini keunikan dia. Jadi apa keunikan sebut kita dapat lihat melalui pakaian kebesaran diraja, alat kebesaran yang awak tengok yang digunakan sewaktu istiadat pertabalan, hari ulang tahun kelahiran ataupun keputeraan rasmi baginda, perasmian pembukaan parlimen dan ataupun istiadat-istiadat tertentu. Jadi kamu akan dapat kenal pasti apa alat kebesaran yang pernah dipakai oleh yang di Pertuan Agong dan juga Raja Pemaisuri Agong serta alat-alat kebesaran lain yang berada ketika baginda menghadiri ataupun menyambut sesuatu perkara ataupun berkaitan tentang negara. Okey, seterusnya yang pertama, ini merupakan pakaian kebesaran diraja iaitu tengkolok diraja. So kamu tengok dekat sini tengkolok raja ni berwarna hitam emas yang mana dia bersulangkan warna benang emas dan ia dikenali sebagai dendam tak sudah. Okey, seterusnya keris pendek diraja. Keris ni merupakan keris yang lama yang digunakan alat khas untuk menempah keris tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini sarung keris tu diperbuat daripada gading gajah yang bertatahkan emas.
Seterusnya, pakaian diraja. Okey, dekat sini kita lihat dia adalah pending diraja yang mana dia ada di pinggang, yang akan dipakai di pinggang baginda. So dekat sini kita dapat lihat dia diperbuat daripada emas 10 mutu, kemudian bertatahkan permata delima. Kemudian hiasan di tali pinggang ni ada ataupun kita jadikan dia sebagai hiasan bengkung. Okey, ini pula muskat. Muskat ni sejenis baju lah senang kita kata, tetapi khas untuk Yang di-Pertuan Agong, ia dipakai secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong dan ia diperbuat daripada bulu benang berwarna hitam. Hitam dan diselami dengan benang emas. Terusnya, pakaian kebesaran diraja, kalau kamu tengok ini adalah kepunyaan ataupun milik Raja Permaisuri Agong. So, kita dapat lihat di sini, ini adalah kalung diraja yang diperbuat daripada emas putih yang bertatahkan berlian permata dan dipakai di leher baginda. Okey. Begitu juga dengan gendik diraja Pameles. So, dekat sini biasa kita panggil mahkota kan. Okey, biasa kita panggil mahkota, tapi untuk sebutan kita di Malaysia bagi alat kebesaran dipanggil Pameles, yang mana dipakai sewaktu ada istiadat pertabalan atau istiadat kebesaran diraja yang diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan berlian. Untuk kalau kamu tengok dekat kalung diraja ni, yang ini boleh dicerai-ceraikan, boleh dijadikan sebagai kerongsang dan juga anting. Seterusnya, keris pandang diraja, di mana keris ini ditempa oleh besi waja yang diambil dari 9 buah negeri-negeri Melayu yang mempunyai raja, di mana sarungnya disaluti emas. Kemudian cogan alam yang diperbuat daripada perak, yang mana kita dapat dekat bulatan itu melambangkan ada 11 buah negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Seterusnya, cogan agama yang diperbuat daripada perak dan berhulu besar. Dan dekat setiap bahagian hulu besar tu ada tulis ayat-ayat suci Al-Quran yang diterapkan pada batang dan hulunya. Kemudian ini adalah cokma yang biasa dibawa pada istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ataupun pembukaan parlimen ataupun ada majlis-majlis tertentu lah, di mana cokma ini diperbuat daripada perak dan mempunyai kubah di hulunya dan merupakan pada asalnya ia adalah alat perang pada zaman dahulu. Okey, seterusnya payung obor-obor kuning dan tombak berambu. So dekat sini kita dapat lihatlah ia diletakkan anak bulan dan bintang berwarna kuning. Kemudian tombak berambu mempunyai mata berlok 3. Seterusnya, pedang, keris panjang dan sundang diraja, yang mana alat-alat ketiga-tiga alat ini merupakan alat senjata Melayu, di mana kita dapat lihat keris panjang dan sundang diraja disaluti dengan perak dan berukir pada hulu pada sarungnya. Okey, seterusnya untuk bahagian Yang di-Pertuan Agong yang pernah menduduki tahta kerajaan, sebagai di-Pertuan Agong kita dapat lihat dekat sini ada seramai 16 orang yang di-Pertuan Agong yang pernah menaiki tahta kerajaan Malaysia, yang kita tengok dipilih secara bergilir-gilir. Sebab awak dah belajar kan tajuk-tajuk sebelum ni sebagai ketua negara sejak mencapai kemerdekaan. So dekat sini baginda bersemayam di istana dan menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama bagi Malaysia. Okey, ini antara senarai yang di-Pertuan Agong yang pernah menduduki tahta kerajaan Malaysia, yang mana dulu kalau kita dapat lihat si Pertua Baginda almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad yang merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang ini merupakan Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Kemudian almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah yang merupakan Sultan Selangor, Yang di-Pertuan Agong yang kedua. Kemudian Tuanku Syed Putra Al-Haj yang merupakan Raja Perlis, yang merupakan yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Seterusnya, Sultan Zainal Abidin daripada Terengganu yang merupakan Yang di-Pertuan Agong yang keempat. Dan seterusnya, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang merupakan Sultan Kedah yang pernah menaiki 2 kali tahta kerajaan Malaysia. Okey, yang merupakan Yang di-Pertuan Agong yang kelima. Seterusnya, iaitu almarhum Sultan Yahya Petra yang merupakan Sultan Kelantan. Seterusnya, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah merupakan Sultan Pahang yang kemudian pada hari ini anak beliau menaiki tahta, anak baginda menaiki tahta yang menjadi Yang-di-Pertuan Agong. Kemudian almarhum Sultan Iskandar yang merupakan Sultan Johor, dan seterusnya diikuti oleh almarhum Sultan Azlan yang merupakan Sultan Perak, di mana sekarang anak beliau menaiki tahta kerajaan di negeri Perak. Kemudian almarhum Tuanku Jaafar merupakan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kemudian almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz, Sultan Selangor, yang mana menaiki tahta kerajaan tidak lama kemudian baginda meninggal waktu menaiki tahta kerajaan. Seterusnya diganti oleh Tuanku Syed Sirajuddin
yang merupakan Raja Perlis. Dan seterusnya Sultan Terengganu merupakan Sultan ataupun yang Tuan Agong yang termuda. Dan ini adalah almarhum Sultanku Abdul Halim yang merupakan Tuan Agong yang pernah 2 kali menaiki tahta Kerajaan Malaysia, diikuti dan diganti oleh Sultan Muhammad kelima daripada Kelantan. Dan yang terakhir sekali merupakan Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafi Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang menaiki tahta bermula Januari 2019. Baginda juga merupakan Sultan Pahang yang mana sekarang ni anak baginda menjadi sebagai pemangku raja Sultan Pahang. Okay, seterusnya cikgu nak terangkan pada akhir sesi pembelajaran ni murid dapat huraikan kepentingan tak setia kepada raja. Jadi apa yang murid perlu buat nanti di bahagian sini, murid hanya perlu senaraikan 12 alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemaisuri Agong yang ada pada buku teks muka surat 98 sehingga muka surat 101. Okey, jadi selepas tu nanti murid masuk ke dekat bahagian bawah ni. Okey, dan seterusnya murid perlu buat apa? Fungsi alat kebesaran diraja. Pertama sekali cikgu ambil dekat sini keris pendek diraja. Ada mana pada muka surat 98 hingga 101. Jadi bila murid dah pilih keris pendek diraja ni, cikgu hanya suruh senaraikan 4 saja. So murid perlu tulis kat sini apa fungsi dia ataupun apa kepentingan keris pendek diraja ni. Okey, untuk yang seterusnya murid boleh pilih lah alat kebesaran yang lain, contoh keris panjang diraja, tengkuluk diraja ke, gandik diraja ke ataupun muskat. Cuma jangan lupa untuk tuliskan di bahagian bawah ni apa kepentingan dan fungsinya. Okey. Dan yang terakhir sekali, nanti tolong masuk bahagian sini selepas A ni, kemudian B dekat bawah dia. Okay, jangan lupa. Dan yang terakhir sekali dekat sini, murid perlu nyatakan kepentingan tak setia kepada raja dan negara. Okay, dekat sini, cikgu dah senaraikan menjadikan rakyat yang tahu hormat pemimpinnya, kemudian dapat melindungi negara daripada musuh. Sebab apa? Dia tak setia kepada negara. Dia ada rasa patriotisme dalam diri dia. Okay, untuk yang ketiga dan keempat, murid perlu senaraikan sendiri. Masuk juga dalam buku tulis seperti biasa. Ingat ada kerja di dalam Google Classroom di mana murid perlu siapkan juga. Jangan buat tak tahu. Ingat, cikgu ada kuasa untuk memberikan murid tahap penguasaan yang sesuai dengan kesungguhan murid menyiapkan kerja. Okey, kalau murid nak lebih tahu, murid juga boleh, bila dah siap kerja tu, murid boleh juga tangkap gambar. Okey, tangkap gambar dan kemudian upkan di dalam Google Classroom berpandukan tajuk yang awak nak pautkan nota tersebut. Contohnya kalau hari ni alat kebesaran di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong, nota yang terlibat tadi yang cikgu tunjukkan ini, okey, yang 3 ni, okey, yang 3 ni jadi murid boleh upload dekat Google Classroom berdasarkan tajuk alat kebesaran di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong. Okey, sebelum ni ada juga beberapa murid yang buat macam tu. Senang cikgu nak tanda. Faham? Jadi kerja cikgu tolong siapkan. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, kita ada aktiviti-aktiviti pada meraihkan Bulan Kebangsaan peringkat sekolah. Okey, dan meraihkan 100 tahun SK Selanda yang wujud sejak 1921. Jadi murid sama-sama memeriahkan, ada hadiah-hadiah yang akan ditawarkan. Ingat, kita tidak ada ataupun kita tidak dibenarkan pergi ke sekolah. Okey, apa yang cuba murid perlu lakukan? Sila rujuk WhatsApp dan bertanya kepada guru-guru yang terlibat. Sebab sebelum ni cikgu telah pun up syarat-syarat pertandingan. Jadi murid perlu tahu. Okey. So, tak ada apa lagi cikgu nak cakap. Cuma cikgu ingatkan, kerja tolong siapkan. Okey, dengan jujur dan amanah kerana cikgu telah pun menjalankan amanah cikgu. Awak di rumah siapkan kerja dan ibu bapa bersama-sama mendorong anak menyiapkan kerja dengan jujur dan amanah. Jadi itu saja. Jumpa lagi pada sisi PDPR yang akan datang. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa duduk kekal di rumah, amalkan keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.